at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera dan sebelum ni kira malam sebelum raya So aku nak ucapkan awal-awal selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua penonton-penonton Bulu dengan Burn. Kalau ada salah silap terutama ni pada penyokong-penyokong Arsenal, saya susun 10 jari awal-awal untuk minta maaf. Tak kisahlah berkaitan dengan Ben White ke siapa-siapa kan. Dan tak kisahlah apa-apa dosa aku selama ni kat gua, aku minta maaf lah kan. Kita kosong-kosong balik. Dan hari ini aku tertarik kerana dua tetamu aku yang aku berikan pesanan khas untuk pakai baju raya. Betul-betul datang pakai baju raya. Walaupun hari ini bukan hari raya, tetapi kita dah bersiap sedia lah untuk hari raya. Pertama sekali buat penampilan pertamanya adalah seorang jejaka yang bernama Jay Walia yang pernah menjadi co-host saya dalam salah satu program terbitan Astro sebelum ini. Jay Walia, apa khabar? Fan Arsenal. Fan Arsenal, baru tadi kan cakap minta maaf semua. So selama ni Burn lah yang hantar I message semua kan. Setiap kali kalau Arsenal tak main dengan betul ke. Tapi especially yang paling annoying Burn, masa Arsenal main dengan Newcastle. Yang bila yang masa kita menang 1-0, yang masa kita gol tak patut gol tu macam mana? Sebab I tak tahu siapa yang lagi annoying, Bruno Guimaraes ke atau you. Tapi itulah setelah sekian lama kan I nampak you kat TV je borak pasal bola. Sekarang akhirnya kat sini kau juga. duduk dekat sini dan kau sembang bola. Tengah berbaju Melayu sekali. Nak tengok apa point dia ni kan pasal Arsenal. Tak kisahlah sebab banyak topik kita pada hari ni. I think you have to minta maaf again lah selepas ni kan. Betul, aku selepas habis show ni kita kena minta maaf balik. Kena kosong-kosong balik. Chun Hang, are you okay? Oh, semua okey, semua Setelah okey. sekian lama dengan cerita kau pergi beli baju raya semata-mata nak masuk BDB. Dia pergi shopping mall, dia ambil gambar baju yang dia nak pakai, dia tanya aku okey ke tak? Okey ke tak? First time aku rasa macam aku designer. Demi BDB. Betul lah. Kita ni sebenarnya datang beraya kat rumah kau ni. Betul. Tak, yang mengejutkan aku, tak dari mana Chun Hang dapat idea yang aku ni pakar bab fashion. Kan? Tapi tak apa Chun Hang, aku terima kasih lah. Actually Chun Hang, that one is a bit sus lah. Yang tu a bit suspect lah. Kontras taste aku kan. Okey, kita malah banyak masa sebab aku nak ingat kepada korang macam biasa BDB ada ke udaranya di Spotify, di Apple Podcast dan juga di Shock Podcast, dan pada waktu yang sama anda juga boleh mendengar dan menyaksikan BDB di Astro Go app. Okey, so ini adalah platform-platform yang tertera dekat bawah ni yang korang boleh tengok dan mendengar BDB selepas kita dah ke udara secara langsung. So jangan berlengah lagi, korang selalu minta nak full version, kat sinilah ada platform ni untuk korang mendengar dan menyaksikan full version Berbulu dengan Burn. Okey guys, let's move on. Kita tak mau lengahkan banyak masa. Kita terus ke Bundesliga sebab dengan cerita dah nak habis dah. Jom kita saksikan sama-sama. Will the Berliners be the ones to arrest Leverkusen's German record 40-match unbeaten run? What can he produce? Teller's cross! Oh, Hunter makes another terrific save. A handball before from Trimmel there. Which he puts away, no questions asked. The coronation, closer still. And Harry Kane on hand again. Easy peasy for Bayern, Serge Gnabry. And just in this one. Oh, all of a sudden it opens up for Heidenheim, and the equation is altered. Now Bester, and another chance, and another goal. And is it going to be 3-2? There's the answer, Blind Eats again. The comeback kings have done it again. Wow, Bayer Leverkusen this season is amazing lah. Itu yang boleh saya katakan. Bayer Leverkusen menyamai rekod longest unbeaten start to a Bundesliga season. Ingat kali terakhir Pep melakukannya 2015-2016, 28 game tanpa kalah, dan sekarang ni 23-24. Sekarang ni lah so far lah 28, which aku rasa Xabi Alonso akan mengatasi rekod yang diletakkan oleh Pep itu. Dan tak lama lagi, satu lagi yang kau boleh nampak kat situ, kali terakhir 2015, 2016, 2021 Bayern never lost more than 4 Bundesliga game dalam mana-mana daripada 2 season tu. Sekarang ni diorang dah kalah 5 daripada 13 game dalam tahun 2024. Aku tak tahu nak kata apa Chun Hang. Is it the curse of Harry Kane? Ataupun body Harry Kane being Spursy ke Bundesliga? Dan aku rasa Jay Walia pun mungkin boleh attest to that. Ataupun faktor macam mana kau boleh menang 11 titles in a row and this happens?
Saya rasa ini sebenarnya kita boleh nampak actually from last season. Yeah. Form dia semakin menurun dan actually I think it's more towards dia punya, sebab kita tahu Bayern adalah satu pasukan yang sangat berpolitik di bahagian atas dan di dalam dressing room. Betul. Ada Manuel Neuer, ada Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Muller, semuanya pemain senior yang mungkin tidak setuju dengan Thomas Tuchel. Yang kita tahu ada sedikit, I mean we can see dari segi media, dia punya body language, dia punya jawapan kepada media tidak begitu meyakinkan dan seolah-olah dia telah berputus asa dengan pasukan ataupun musim ini. Player power dia kuat sebenarnya. Ya, Sebab betul. saya rasa juga debat politik ni di Bayern bukan sekadar dalam dressing room, dalam changing room je. Kalau kita lihat sebelum ni, Oliver Kahn, director of football, dipecat. Dia orang dah menang. Betul. And then dia diberitahu yang okay, you can leave now. Betul. Tu pelik sikit lah. Then lepas tu Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, kau bayangkan kau dah buat kerja tu dah okey. Lepas tu kau diberitahu, okay ada member baru nak masuk ni. Kau pintu ada kat sana lah. Kau boleh belah. Betul. Lepas tu member baru tu pula diberikan sampai hujung musim ni je. Tapi yang saya rasa yang apa yang menyebabkan season Bayern teruk sekali sekarang adalah kau bayangkan kau sebagai player, manager you cakap saya takkan kat sini lama ya. This is not a Klopp situation tau. Bukan Klopp cakap kau kena bekerja keras untuk saya, ni season terakhir saya. Betul. Tuchel kata saya dah give up, saya nak beredar lepas ni. Mana ada player yang nak mati-mati untuk team dia, untuk coach dia sekarang. Aku suka tengok semangat korang. Walaupun sebenarnya topik pertama kita adalah Bayer Leverkusen, tapi korang dah start dengan Bayern Munich, dah alang-alang kita masuk je lah. Saya sebenarnya amat gembira untuk Bayer Leverkusen sebab korang tahu tak nama timang Bayern Leverkusen kat Germany apa? Training Jaka. Neverkusen. So lepas ni kita dah tak boleh lah nak cakap Neverkusen ni Betul. sebab That was, dah ada dah. After Michael Ballack punya gol satu ketika dahulu. Tak, sebenarnya Ben, selama 10 tahun ni Bundesliga memang berpihak kepada Bayern. Yes, betul. 10 tahun ataupun 11 title Musim in a row 11 title. Jadi buat Leverkusen bukan setakat menjadi antara favourites tetapi untuk menjalani satu unbeaten record selama 41 perlawanan in all competitions. Diorang lah Invincibles Germany. Invincibles Germany betul. Yeah. Dan sekarang ni memerlukan satu kemenangan untuk menang piala. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa sebab Bundesliga finally akhirnya mendapat satu pasukan yang boleh menembuskan satu tahap mental yang dicipta oleh Bayern Munich. Sorry, kita stay dalam topik Bayern Munich. Aku suka sebut walaupun kita tahu Bayer Leverkusen mencari trofi pertama dalam sejak 31 tahun J. Walia. Tapi bila cerita pasal Thomas Tuchel ni fan Chelsea until today masih lagi bitter yang diorang hilang Thomas Tuchel terlalu awal. Okay? Tapi of course kita dah tahu dekat Jerman he's already dah dikatakan akan meninggalkan pada hujung musim. Ada yang desa-desu mengatakan kalau mereka tak dapat result lawan Arsenal dalam Champions League, kemungkinan besar dia akan digantikan dengan Miroslav Klose. Tapi yang pelik sekali sebab ada banyak pendapatan dan juga dari segi order yang bercanggah. Sebab dari satu pihak dia kata Thomas Tuchel selamat. Walaupun kalah dengan regardless apa result ke Arsenal. Tapi ada ura-ura seperti yang Ben nyatakan tadi tu, ada ura-ura yang kalau dia tak ada result against Arsenal, dia akan suruh beredar. Tapi tak terkejut kan sebab Bayern memang selalu buat benda macam ni. Bayern memang buat benda macam ni. Tapi yang ni beza sikit sebab dari segi kewangan kita tahu Bayern ni memang ada sedikit isu financial pada musim ni. Ada juga sebab dari segi transfer sebelum market. Sebelum ni rasa diorang tak ada masalah duit. Sekarang ada. Sebab 90 juta telah dilabur buat seorang pemain. Yes. Nak beli Joao Palhinha pun tak boleh masuk. So tapi kesian Joao Palhinha, dia memang dah member dah siap pakai baju. Dah di airport. Tak, kau tahu setiap kali aku tengok dia main untuk Fulham musim ni, aku rasa janggal gila tengok Joao Palhinha main pakai jersey Fulham. Kau bayangkan kalau you teammate dia, you pun rasa pelik juga. Betul. Okey, tapi cerita pasal Thomas Tuchel tadi kan, yang kau sendiri sebut tentang pencanggahan pendapat antara senior players ialah Neuer, Muller dan sebagainya. Player power dia kuat. Goretzka dan sebagainya. Okey. Satu benda yang dilaporkan adalah oleh Bayern punya fans sendiri adalah dari segi players yang main dalam first 11. Macam player macam Leroy Sané who's been off form the whole season. Dia tetap pilih dalam first 11. Matthias Steele tak dapat chance main. You know, Kim Min-jae pun dekat bench sekarang ni sedangkan Eric Dyer diberikan kepercayaan. So,
pendapat kau sendirilah Chun Hang bila kau Tapi tengok. Ben, Eric Dyer sebenarnya power kat Bundesliga. Aku faham. Jujur. Okay. Dia memang power kat. Tapi Dia kalau memang kau power kau takkan bolos 3 gol kepada Heidenheim kan? Kau faham maksud aku. Okey. Kan? Okey, bagi saya sebenarnya dari struktur defensif kita boleh nampak ada banyak lubang. Aku kata lubang di bahagian midfield di mana pasukan opponent semua boleh exposekan benda tu, exploitkan space di situ dan terus memberi problem kepada jentera pertahanan mereka. Tetapi katakanlah the 90 million mereka tak melabur ke dekat seorang pemain Harry Kane. Katakan 90 million mereka spend untuk membeli 3 orang pemain untuk membantu barisan defensif dan barisan midfield. Tapi bayangkan kalau dia tak ada Harry Kane, siapa yang nak score gol tu? Ada Matthias Thiel, ada Tapi I rasa Harry Kane membawa return dia pulang. Dari segi defense kan, masalah dia punya player yang on form sebelum ni, Dayo Upamecano. Dia main last game lawan Dia Heidenheim. jadi liability. Dia main last game. Yep. Setiap kali Upamecano main, dia menjadi liability. Okey, kita nak bagi tahu penonton ni secara upnya, jangan gunakan last game saja sebagai ukuran because betul. most of the season kita nampak Eric Dyer main. Walaupun last game lawan Heidenheim kita nampak gandingan Upamecano dengan Kim Min-jae. Kan? Tetapi rata-ratanya kenapa kita katakan tentang pilihan Tuchel ni bro? Is because dia tak konsisten dengan pemilihan pemain. I rasa Tuchel ada penyakit macam Southgate. Dia Ada pilih dia favourites. punya favourites. Dia tak pilih based on form, dia pilih based on favourites. Tapi fair. kalau you manage in a dressing room yang memang dah tak suka kau, you nak orang sukakan kau, you akan try to appeal pada mereka-mereka. Itu sebabnya player macam Matthias De Ligt yang sentiasa dipilih backup dia. Yeah. Sebab kau nampak dekat media, De Ligt is one of the players yang Selalu backup. Yang vocally selalu backup dia. Bagi saya macam ni lah, dalam pasukan semua kena ada favorites supaya boleh menerapkan apa yang diperlu dalam daripada Thomas Tuchel ke semua ke. You need to have that orang kata manager di atas padang. Okay. So mungkin Matthias De Ligt adalah antara teacher's pet di atas padang. Supaya boleh jalankan tugas dengan lebih baik. Okay. One game akan datang. Last question sebelum kita move on to Bayer Leverkusen. Bayern Munich bertandang ke Emirates. Big game. Bayern Munich got big players that can orang kata turn up at any time. Maknanya dia boleh perform at any time. Kan kita tahu kualiti dia orang. But at the same time, Arsenal ni bukan sekadar bunch of individual. Arsenal ni adalah well-drilled system. Which I think is a big advantage untuk Arsenal. So kau rasa game ni dari segi pandangan kau apa kau expect? Game Bayern Arsenal against Bayern Munich. I rasa dari segi dia punya pertahanan, kalau you lihat cara Arsenal main lah, okay. Sorry to digress, sebagai peminat Arsenal kita kena mula dengan Arsenal dulu. Sila. Kalau you tengok cara Arsenal main, dia dah faham macam mana nak main defensif. Kalau kita lihat macam mana Arsenal main against Man City, I rasa dia akan cuba bermain cara sama. Sebab Arsenal tidak memandang rendah, walaupun kita memandang rendah Tottenham, tapi kita tidak memandang rendah Harry Kane. Tapi kau main home je. Ya betul, tapi Harry Kane masih lagi threat. Harry Kane Faham. sebab dia ada Bayern ni, dia pelik. Dia punya defense ada problem, betul. Kita ada Upamecano yang tidak konsisten. Dia punya keeper pun sometimes suka buat benda yang gila-gila sikit. Sorry cuma you nak. Tak. Ben, sebenarnya dalam conversation Bayern dengan Arsenal selalunya kenangan 5-1 akan dibangkit. Ya, betul. 5-1. Itu bab defensif tu. Yeah. So itu mungkin ada dalam fikiran Mikel Arteta untuk menjadi lebih compact supaya Lebih tidak compact, tidak betul, bolos faham. 5 lagi. Walaupun kau main home dan away, 2 leg dan kau tahu game at home itulah advantage kau perlu dicari. Okey, tak apa. Kita tutup Sebab kita you kena ingat actually one thing yang Bayern ada one threat konsisten. Walaupun sekeliling dia, pemain-pemain teammates dia tidak menyokong dia, dia selalu threat. Jamal Musiala. Ya, Okey, betul. satu lagi topik sebab kita ada 3 minit je untuk cerita bersama Leverkusen. Okay. Unfortunately. So kita nak kena sentuh juga tentang apa yang Xabi dah buat. Kita tahu tentang the system we know. It's 3-4-2-1 ataupun Kesian Xabi dapat 3 minit je. Achievement dia satu season dapat 3 Tapi minit. tak apa. Aku yakin kita akan cerita pasal Bayer Leverkusen lepas dia orang angkat trofi minggu depan. Betul. Okey. Sebab 16 point in the lead, first time cari trofi dalam 31 tahun, dikenakan tagline Leverkusen selama ni. J ataupun Chun Hang, you can come in when you want to. Bila cerita tentang
the revolution of Xabi Alonso this season. Macam mana dia bentuk satu sistem yang fluid. Dan even kalau kau backtrack sampai AFCON hari tu, all the challenges yang dia face dalam season ni bila player macam Victor Boniface injured, masuknya Borja Iglesias yang dia bawa masuk. But at the same time, macam mana Patrick Schick, walaupun dia tak perform season ni, tapi that one game yang dia score hat-trick masih segar dalam ingatan aku. Jonathan Tah, what he became this season, Alex Grimaldo, Frimpong, the wing-back system yang... Okay, I'm not going to go on. Walia. Granit Xhaka, tak silap aku, completed passes paling tinggi. Work rate, aku rasa he ran most kilometer dalam Bundesliga pada musim ni. Walia. I rasa apa yang Xabi dah buat, kalau you lihat kan cara, sebab Leverkusen sebelum ni seperti nama timbang dia Neverkusen, orang boleh kata benda sama pada Arsenal juga. Sebab Arsenal main berterabur. Leverkusen pun sebelum ni Botless main berterabur juga. Jadi sekarang ni I rasa apa yang Xabi Alonso dah buat, dia dah berjaya untuk lenyapkan individu dan membawa team play. Sebab kalau kita lihat semua player ni, kalau kita lihat pemain-pemain ni, bila dia orang main untuk negara dia orang, you boleh nampak dia punya kelemahan dia sendiri. Berbeza sekali. Betul. Tapi kalau kita lihat cara level sama macam Arsenal. Kalau kita lihat pemain-pemain ni, dia bermain on his own. Dari segi individu, mereka bukannya yang terpaling lah. Okay? Kau membuka satu soalan yang menarik. Aku nak tanya Chun Hang ni. Why is Jonas Hoffmann and Florian Wirtz not the same players bila beraksi untuk masuk kebangsaan? Saya rasa bab fizikal, bab mental ni ada sedikit faktor dalam situ sebab ini sebenarnya ditanya dalam satu sesi temu bual dan Granit Xhaka mengatakan bahawa this team termasuklah Florian Wirtz, Jonas Hoffmann, semuanya tidak berasa gementar, tidak berasa nervous sepanjang musim dan itu adalah satu benda yang mengatakan confidence mereka sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi dan biarpun satu pasukan yang sangat muda, tetapi mereka dari segi maturity sangat matang, sangat experience. Adanya pemain seperti leaders lah, orang kata leaders seperti Xhaka, Grimaldo. Ini winner mentality yang Xabi Alonso berjaya bawa masuk ke dalam dressing room dan pemain-pemain senior ni boleh membantu pemain muda ini. Dan mungkin influence tu tidak dapat dekat international team. Dari segi mentality juga, kalau kita lihat pemain-pemain Leverkusen sekarang, mereka bukan pemain macam boleh katakan pemain mi segera lah. Mereka bukan tiba-tiba first game dia main, lepas tu dia dah jadi star. Tak ada. Mereka dah berhadapan dengan cabaran dalam tim-tim sebelum ni dan sekarang mereka together sebab dia punya mental stamina dia tinggi. Kalau kita lihat Xabi Alonso pun, dia punya dari segi pemain Xabi Alonso, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich bermain di bawah coach-coach yang memerlukan banyak daripada anda. Dia pernah bawa Vicente Del Bosque and a lot of big managers yang refine dia punya style of play dan kau boleh nampak image Xabi Alonso as a player dalam team dia sekarang. Dia ambil semua. Betul, dia seolah-olah dia ambil semua kan. Tapi itulah realitinya. Dia ambil yang jenis, dia buang yang keruh. Kau bayangkan baki tengah 6 game, maknanya Bayern kena menang semua kalau nak menang title. Kalau lah 18 points, kau kena harapkan Leverkusen lose all their games. Tak realistik kan? Memang tak realistik. So next week kita akan angkat trofi lah kalau anda fan Bayer Leverkusen. So kita kena tutup topik ni sebab masa tidak mengizinkan. Tak apa, jangan risau. Bayer Leverkusen akan terus jadi topik pada minggu-minggu yang akan datang. Itu janji aku pada korang. Kita akan berehat sebentar guys. Kembali selepas ini Man United lawan Liverpool. Banyak gila nak sembang. Jangan ke mana-mana. Manchester United against Liverpool. Diaz for Liverpool! What a brilliant finish that is. Menu. It's a great... What a goal! That's a penalty for Liverpool! Salah fires Liverpool back on level terms. That it is home and away draws. 4 points that Liverpool have been denied by Man
Serius lah Klopp tak pernah galahkan Ten Hag dekat Old Trafford. Aku macam tak percaya doh. Tapi okay, korang tengok sendiri statistik. Sebelum game ni aku ada tweet something berkaitan dengan Onana akan berhadapan minimum 25 shots dalam game ni, dan ternyata Onana berhadapan 28 shots. Tak ada benda yang ubah. Man United is being Man United. They played like Man United. And even the XG pun menunjukkan bukti di mana Liverpool mendominasi dari segi peluang. 3.7 XG, banyak sangat chances. Mo Salah 2-3 kali, Darwin Núñez miss open goal. That was Luis Diaz sebenarnya pada hujung game yang miss open goal. 28 shots, 7 on target, possession tak payah cerita. Dari segi touches in the box 59. Kalau hari tu lawan Brentford 80 85 tak silap aku. So Chun Hang, sebagai fan Man United, aku kena start engkau luar. Okay. Oh, fan Man United. Aku diam-diam. Dia diam. Selama ni dia diam je. Dia diam Oh, je. fan Man United. Okay. Arsenal akan Okay, datang okay. ke Old Trafford. Arsenal nanti. Klopp dah cakap dah. Kalau Man United maintain macam ni, Arsenal akan dapat. Okay, so aku nak tahu pendapat kau as a Man United fan, apa take away kau daripada game ni? Tak, aku sebenarnya first half sangat-sangat kecewa sebab kau kat home. Okay? Takkan kau tak nak membuat percubaan sebab the first 45 minutes kosong shots. Kosong. Berbalas 15. Kosong. Dan bukan nak kata tak ada half chance yang created. Adanya half chance. Ya, ada betul. Tetapi Actually, the first 10 minutes kau main elok. elok. Sebenarnya ada offside goal juga. Yep. Tetapi Garnacho, selepas tu nampaknya Liverpool telah menjadi dan mencari rentak dalam game dan teruslah kena diserang merata-rata. Tetapi it's a shameful performance dalam first half. Itu tidak boleh menafikan sebab 45 minit kat Old Trafford tak ada sebarang shot. Menentang satu barisan defensif yang agak inexperienced, kurang experience. Betul. Conor Gerald Kwanza Bradley, buat mistake 2 kali kot dalam game tu. Kwanza, Kelleher. Kwanza cuba nak jadi Gerrard masa dia buat mistake tu. Tapi Conor cuma Bradley. I just nak tanya sebab I curious ni kan. Macam you mention tadi, shameless performance. Kenapa manager you tak boleh cakap yang dia orang buat shameless? Kenapa selalu dia cakap good performance, tapi benda-benda yang dia tak sepatutnya cakap macam Jadon Sancho punya hal tu, yang tu internal, kau diamlah benda tu. Tapi benda tu dia nak cakap kat Itu dia press cakap. conference. Yang tu duduk beza. Dia kisah beza, case beza sebenarnya. Okey, Jadon Sancho ni sebenarnya dia banyak bagi peluang dah. Okay. Okey, tapi yang ni game style ni, taktik ni sebenarnya I faham dari segi seorang as a manager, kau kena protect your own tactic, kau kena protect your own identity. So memang you rasa that was a good performance. Bila dia cakap good performance, you percaya kat dia. Bukanlah, kita sebagai fan kena You know lah, you know what he's kita trying know to say. lah, we know what he's going to say. Dia orang kata memang dia trying to sugarcoat the reality lah kan. sugarcoat, nak buat PR sikit sebab memang semua media kena hentam dia sekarang. Betul, I faham. Saya faham dari segi as a manager, apa dia cakap, we just take it with a Kena pinch of trust the salt. process lah. Betul. Satu stat yang menarik J Wali, aku share kau satu stat yang menarik Man United bolos lebih banyak XG bukan gol bolos lagi banyak XG dari dalam 2 game yang terakhir berbanding Arsenal dalam seluruh tahun 2024. Mental. Itu statistik yang mental. Tapi soalan yang aku nak tanya kau sebenarnya, ini satu game yang pada mulanya ibarat macam deja vu FA Cup sebab Liverpool miss banyak chances. Man United bangkit, lala menang. Tapi hampir-hampir Man United menang dalam game ni juga. Penalti tu kita cerita kejap lagi. Erik ten Hag masih relevan di mata kau ataupun tidak? Okay, wait. Kalah Saya tunggu dia nak jawab ni. Kenapa je Wal aku tanya soalan ni? 3 game terakhir, bukan nak kata masa tengah leading dalam 3 game terakhir, Chelsea, Brentford, Liverpool, semua tengah leading ni. Bawa defensive substitution, dia buat masuk. Amrabat dan sebagainya. Amrabat. Tapi still end up drop 7 points dalam 3 game ni. So, to you, relevan atau tidak? Simple answer, tidak. Sebab kalau you lihat dari segi, kita lihat Manchester United sebagai total lah, secara keseluruhannya, player-player, dia yang bawa player tu. Anthony, tadi you mention Bayern 90 million dia bayar untuk Harry Kane. Berapa banyak MU bayar untuk Anthony tau. Anthony, dia punya performance sekali je I nampak yang I macam like, wow. Terharu lah. Power. Tak silap aku sekali lawan Nottingham Forest dia pernah main tu. Sekali je I pernah nampak yang wow, power. Tapi you tengok semua pemain yang dia bawa, dia bawa Amrabat. I tak tahu untuk apa dia bawa Amrabat. Onana memang pemain gol yang baik.
Tapi tak tahu bila dia masuk MU entah apa jadi dengan dia. Tapi sekarang lately ni dia I rasa lately dia dah find form dia. Yup, I rasa yup. dia guna Vaseline. Dengar khabar dia guna Vaseline untuk dekat glove dia. tak tahu untuk apa bro, tapi dia guna Vaseline. Kau tahu ke Chun Hang kenapa dia pakai Vaseline kat glove dia? Untuk to help lah, support kan, Oh, ya? support. Okey. Sebab bukan saja Onana, sebab sebenarnya ini satu trend dalam bola sepak. Oh, wow. I rasa Ten Hag pun perlukan Vaseline juga sebab untuk improve prestasi dia. Tapi kalau kita lihat dari segi player, dia dah bawa player yang dia nak. Okay? Taktik, dia punya taktik. Okay? Ownership, okay, sebelum ni ada Glazer, semua all these issues. Sekarang Radcliffe dah masuk. Okay? Glazer still ada, cuma dia dah diam. Glazers cuma dia dah kurang sikit lah. Okay? So, dia dapat apa yang dia nak. Tapi result dia, okay, for me, I hilang respect untuk Ten Hag sejak yang Jadon Sancho punya hal tu. Okay. Sebab I rasa sebagai manager bukan sekadar atas padang. Manager juga kena cerminkan the club punya value club tu di luar padang juga. Press conference apa yang dia cakap. Kalau you tak happy dengan VR decision ke apa, tak apa, macam Mikel Arteta, dia tak happy dengan Newcastle punya decision dia tu. cakap terus terang. Dia terus terang straight out. Disgrace. Tapi yang tu dia tak pernah cakap apa-apa pasal dia punya player. Yang tu internal. Betul. Bila Itu you betul. kutuk player you outside, Dia tak pernah throw the player under the bus lah, orang kata. Susah. Kan? Okey, aku sebab penerbit aku kata kau dah kutuk Ten Hag, so kita kena puji balik Ten Hag. Kita kena tunjuk sikit kebaikan Ten Hag dalam grafik yang kita nak share dengan korang ni. Ini yang positif Erik Ten Hag tak pernah kalah kalau home game. positif kenapa you ketawa? Sebab ini je lah yang positif kan. Tak pernah kalah dengan Jurgen Klopp lah Benit cerita sejak dia masuk Premier League. Tapi satu benda yang merupakan rekod Mo Salah is every time dia face Man United, he will score against Man United. Semua statistik yang tertera kat situ. Most Premier League goals scored against Man United at Old Trafford 6 kali Mo Salah. Dan most Premier League games scored in consecutively against Man United at Old Trafford 4 kali. Total 11 dalam pertemuan dengan Manchester United. So Mo Salah of course kali ini dia memerlukan sepakan penalti. Kita dah cerita pasal sepakan penalti tu. Ramai fan Man United Chun Hang yang up dekat social media seolah-olah dia orang okay, fair. To be fair memang Wan Bissaka langsung tak kena Javier Langsung Elliott. nak kena, ya. Tapi adakah kau dapat penalti tu sebab kena atau tak kena? It's more of Dia punya intention kan. Yup. Tapi bagi saya dia boleh nampak lah Elliot dah dive, dia dah prepare nak dive. Dia dah jatuh Okey. lah, dah prepare nak jatuh. So bagi saya itu memang adalah satu dive dan tidak sepatutnya menjadi satu penalti. okay, Itu pendapat saya. Tapi argument satu lagi belah pihak pula akan cakap, kau still obstruct movement dia lepas dia, because you never got the ball. Yeah. Si Wan Bissaka tak dapat bola langsung Jay Walia dalam Tapi situasi. I rasa kalau kita lihat replay tu, problem ni every week, setiap minggu kita berborak pasal benda yang sama. Ya. Tapi benda yang kita borak pasal bukan pasal bola, pasal VAR. Apakah fungsi VAR? Sebab kalau you ref atas padang, you tak nampak benda ni. Ya. Player lain pun dia tak nampak. Of course Wan Bissaka akan cakap I tak sentuh dia, Javier Elliott akan cakap yang memang dia sentuh I. Apa yang VAR buat? You dah slowkan benda tu. Okay, you nampak actually tak ada touch. Wan Bissaka tak dapat bola dan Wan Bissaka tak tendang player, tapi dia punya trailing leg, Javier Elliott masuk dalam Ada yang trailing kata leg dia. Javier Elliott yang langgar kaki dia. Javier Elliott yang langgar kaki dia. So, dari segi bukan player yang kena decide benda ni, adalah dia punya officials yang kena decide benda ni. Kalau ref atas padang tak boleh buat decision, bukankah dia kerja VAR untuk nasihati ref? Jadi apa yang VAR buat? Dua pemain yang satu menarik perhatian aku, seorang lagi sedikit menghampakan untuk level dia pernah main, which is Casemiro. The amount of misplaced passes Casemiro aku tak boleh kira dalam game ni. Casemiro dengan Varane ni, dia orang sebenarnya dah pass dia punya prime, tarikh dia prime. luput dia orang tu. Betul. Daniel Prime. Sebab nak main dalam sistem Erik ten Hag ni perlu ada energi yang baik. Kena ada kesabaran juga ya. Ya. Yang tu lain cerita. Tapi dari segi taktik, dia punya kena rajin pergi atas. Plus lepas tu kena jaga bahagian bawah. Sebab ada Rajin banyak lari balik lah. Rajin lari balik. Macam Kobe Mainu buat lah. Macam Kobe Mainu, seolah menjadi seorang DM perlu menjaga dua posisi. So itu adalah memerlukan satu work rate yang sangat-sangat tinggi. Dan sebenarnya Casemiro dah 33 ataupun 32 dah. Janganlah bro, saya rasa tua bro. Dah pass his prime lah. Tak. Memang dia pass his prime. Okay? Itu tidak boleh menafikan dia dan boleh nampak dari segi passing juga agak
agak tak kurang sikit. Tapi macam mana kalau you explain, kalau you lihat dari segi Casemiro, kata berapa 33 umur Casemiro. Luka Modric. Luka Modric. Macam mana? Apa beza, sebab dua-dua main untuk Real. Betul. Sebenarnya Luka Modric perlu berterima kasih kepada Casemiro sebab dia yang berkorban dia punya orang kata fitness dia untuk berlari bermati-matian di Real Madrid. So that Luka Modric can be creative lah Supaya, kan. Okay. betul. Kita move on to satu lagi which is sebelum kita cerita pasal Kobe Mainu punya wonder goal. The amount of chances Liverpool dalam game ni. Salah aku boleh kira dalam first half 2 kali, second half sekali. Thank you Onana. Luis Diaz mungkin ada 2 kali, betul. Onana banyak save dalam game ni. Onana memang bermain dengan baik sekali. Tapi kita tak boleh nafikan yang Liverpool yang bazir sebenarnya dalam game ni. Liverpool memang bazir, tapi kalau you lihat dari segi, sebab I pernah nampak kat Twitter kan, formerly X, formerly known as Twitter ya. So I pernah nampak orang kata yang kononnya biasa kita kat sini kita panggil apa yang kita tahu je. Tapi kalau kita lihat, dengarlah yang ni jenaka je lah. Klopp actually nak tinggalkan Liverpool sebab dia dah tak boleh tahan dengan Darwin Núñez. Sebab Darwin Núñez yang bagi dia stres. Kalau kita lihat most of the chance, okay betul, Diaz ada bazirkan satu chance. Chance yang hebat. Chance yang ni. Tapi Núñez every game. Tapi what I suka pasal Núñez ni, dia lah epitome yang kita cuba sampai dapat. Betul. Núñez dia tak pernah give up. Kalau kita lihat beza antara Kai Havertz dengan Núñez ni, dua-dua adalah pemain skill. Tapi cara Kai Havertz jalan nampak macam dia malas. Cara Núñez jalan nampak macam dia overexcited. Kalau dua-dua ni bagi energy sedikit kepada each other kan, rasa diorang boleh okey. Betul. Overexcited pun last 2 game dia assist 2 kali. Even goal Luis Diaz pun dia assist dalam game ni. Tapi bila kau cerita pasal young player yang sedang meningkat naik, sebab Liverpool ada few. Jadon Quansah selain daripada Conor dua. Bradley juga. Betul, Conor Bradley, Jadon Quansah, Kelleher. Okay, all these players walaupun Kelleher keeper yang baik. Okay, satu soalan yang membingungkan aku. Dalam big game seumpama ini Chun Hang you will expect someone like Jurgen Klopp to give that position of that centre back next to Virgil van Dijk to Konate. Aku surprise kenapa. Sebab okay, kau tak boleh kata in hindsight Jadon Quansah made that mistake, so Klopp mistake. Because dia steady. Quansah memang selama ni dah menunjukkan kemampuan dia layak. Cuma why not Konate dalam game sebesar ini? Bagi saya sebenarnya kalau kita nampak gameplay Jadon Quansah, dia memang seorang ball playing centre back. Dia dipilih. Dia selesa dengan bola di kaki dia. Sangat selesa dan kita boleh nampak not only Man United game tetapi FA Cup game menentang Man United dia dipilih, dan juga against Man City dia juga dipilih. 1-1 draw ketika itu. Dan mungkin di situ kita boleh nampak mungkin keselesaan ataupun kemampuannya dengan bola menjadinya seorang pilihan utama untuk pair dengan Virgil van Dijk. Tetapi pada masa yang sama saya rasa Konate lebih sesuai menjadi centre back pilihan utama. Sebab saya rasa style main Konate lebih fizikal. Lebih agresif. Lebih agresif. But he's also quick. Dia laju juga. Dia laju, tapi style main Quansah lebih refine, lebih halus. Dia selesa dengan bola di kaki dia. So mungkinlah sebab saya bukan Erik ten Hag. Saya tak tahu. Tapi mungkin pemikiran ten Hag adalah dia dah ada Van Dijk yang boleh memberikan keagresifan. Jurgen Klopp. I bila masa Ten Hag dapat jual Liverpool sangat dengan Ten Hag. Sebab I tak tahu apa yang Jurgen Klopp fikirkan, tapi mungkin dia rasa dia dah ada agresif dari segi Virgil van Dijk. Dia mahukan pemain yang more comfortable with the ball on the field. Good point. Kalau ada Konate dengan Van Dijk sama-sama, dia akan aggression dia ada dekat sana, tapi you tak ada dia punya forward passing dia atau bola moving through the channels, through the sides. Tapi Virgil van Dijk sebenarnya ball playing centre back juga. Ya, betul tu. Seorang lagi player yang menarik perhatian aku dalam game ni, Willy Kambala. Yes. He was at first nampak umur shaky. 19 tahun je. Betul, sebab kau tahu siapa yang dia kena berhadapan kan. Front three Liverpool tu memang antara yang terbaik di world football. Mula-mula nampak goyang sedikit, tapi that one moment where dia lost the ball, lepas tu dia buat recovery kan. Dia buat recovery, lepas tu dia dekat Núñez. Darwin Núñez. Dia semarakkan fans dekat Old Trafford. After that, aku rasa dia tak buat salah langsung. Actually kalau I tak silap, player ni dia replace Rafael Varane lepas injury kan masa game Chelsea tu.
Kalau kita lihat dari segi tu, sebab Rafael Varane very experienced. Okay, so kita tahu apa yang dia bawa, dia punya gameplay dia. Yep. Tapi bila pemain, sebab I tak familiar sangat dengan pemain ni, tapi bila dia main, I was quite impressed. Walaupun MU kalah game tu, saya agak impressed lah dengan dia punya performance. Tapi menentang dengan Liverpool, I rasa dia dah comfortable, dia dah faham apa yang dia dah understand the assignment. Okay. Sebenarnya bukan saja replace Rafael Varane, dia replace Johnny Evans yang replace yang Rafael replace. Varane. Ya, betul. One Dia thing ada yang dua kita kena injury. highlight lah, kita kena bagi kredit juga kat Man United because the amount of injuries yang Man United hadapi this season is unheard of, which is almost like Macam Newcastle. Statistik menunjukkan Newcastle Man United saing-saing bab injuries ni pada season ni. That's why 3rd and 4th became 6 and 8 setakat ni lah kan. Tapi satu benda pasal leadership kat Siapa Man 8 United. lah? Bukan MU kan? Newcastle United lah. Sama Baik. tapi 2 point je kat kau. Baik. We're coming for you bro. Jangan lupa kita masih lagi ada game dekat Old Trafford. I rasa macam dia selama ni menunggu je untuk Betul. momen Cunang tu. kau jangan risau. Arsenal akan datang sana. Newcastle akan datang sana. Ramai datang sana. Kita masih dalam top 4 race. Masa 11 point belakang. Sekejap. Road Kau to Europe. Sekejap, Cunang. Kau 11 point belakang Aston Villa di part kelima Ya. tau. Tak, sebelum ni fan MU suka bahan kita cakap Kau jangan jadi kita macam Ten Hag, aiming Cun untuk Hang. top 4 je. Sekarang korang yang happy dengan top 4 Semuanya Hey, mungkin, pandai Burn. nampak. Semuanya mungkin. Okey. Aston Villa pun sekarang dekat dalam form yang agak Goyah. kurang sekarang. Sekejap, yelah, Goyang kau sekarang. 11 point belakang Spurs juga kan di 4th place. Okay, fine. If you still believe, I cannot stop you from believing lah. Kan? Tapi Perli nampak tu. Tapi satu benda yang kecoh sekarang kat media sosial, Jewalia. Even Man United fans dah start question sebab isu ni aku pernah bangkitkan dulu-dulu lah dengan Kish, dengan Chun Hang. Diorang semua cakap no. Kalau kau ada Bruno Fernandes dalam tim kau, you will support him. You will be happy kau ada player macam ni. Tak, memang I support. Till today. I support. Till today. Even support. as a leader, even though your Support. own legends, Roy Keane, all these people pun Ada? Tak. mengkritik kadang-kala tingkah laku yang ditunjukkan Tak, oleh sebenarnya ini yang diperlukan karakter seperti itu. dari segi lakonan dia. Bukan dari segi lakonan Tak tetapi henti-henti komplain. Aku itu cerita seperti komplain tak apa. Yang Aku tu cerita komplain pasal lakonan. Diperlukan lakonan macam Ada. diving. Baru ni not diving. There's one clip yang tengah viral game lawan Fulham tak salah aku. Tapi dia memang injured. The Tak, next game they he got showed the injured. clip how fast he got back up. Ya, I remember that. You saw that clip? Tak, Ya. It's all on hindsight sebab we can say that maybe adrenaline yang membawa dia masuk balik Okay, kembali balik. kalau dari segi adrenaline, kalau kita yang turun padang, okay, mungkin lah adrenaline yang take over kan, kita Tak. naik gila. Tapi Tapi kau ini tahu benda professional yang player. lebih mengejutkan aku Chun Hang. Tak, I tak salahkan dia sebab Okay. this is football. You get what you want to get that advantage. Yeah. Buat apa yang Aku diperlukan faham. untuk Yeah. mendapatkan advantage. Kalau kau rasa kau patut dapat foul, you do whatever it takes to get that attention. You ramai do fans whatever it takes. United akan kata dia hilang untuk the whole first half Yes. semalam. Okay, itu Actually, satu. kalau Okay. Dari segi gameplay, memang bukan Okay. saja dia, tetapi the whole front line hilang. Okay? Kita Faham, tidak boleh faham, menafikan benda itu. Tetapi at the end of the day, siapa yang score long range tu? Siapa yang alert untuk skor? Siapa gol? yang alert? Bruno Yeah. Fernandes. Aku tak Exactly. nafikan. Yap. That's all you need. kesian Very good member point. kita datang Dia program attack kena kiri kanan serang baik. pula. Okey, Kena aku serang. faham, Cun Hang. 50 go. Kosong-kosong Raya esok raya. Okay guys, masih tak mengizinkan. Aku akhiri dengan satu stat ni. Liverpool ada 62 shots dalam Premier League match lawan Man United this season dekat Anfield 34, dekat Old Trafford 28 dan diorang skor 2 gol saja dan diorang seri dua-dua kali. Kau bayangkan kau ada 62 shots and kau still tak menang. Aku tak, that's why lah Klopp lepas game tu cakap apa? Aku yakin Arsenal kalau datang ke Old Trafford, kalau Man United main macam ni, diorang confirm akan menang. Ataupun permainan minda daripada Klopp, kita tak tahulah kan. Guys, aku nak ingatkan korang juga satu lagi benda penting yang Astro Arena akan bawakan kembali Camp Badminton 2024. Gilap semangat kesukanan anda sertai pemilihan Camp Badminton Astro. Daftar now secara percuma. Ingat, semua tarikh-tarikh dan lokasi-lokasi ni ada tertera di sebelah kanan. Yang korang boleh nampak kat situ, dekat Penang lah, dekat KK, dekat Kota Baru, dekat Selangor, dekat Johor Bahru. Jangan lupa daftar sekarang. astro.com.my/rancangan/camp-badminton. Okay, Camp Badminton 2024 kembali untuk anda mencari bakat baru. The next Dato' Lee Chong Wei ataupun the next Lee Zijia. The next Ng Jun Hao. Jangan. Apa tu? The next Chun Hang. Jangan. Tiba-tiba. Jangan. Nama kau cakap badminton tu. Jangan. Okey guys, kita akan berehat sebentar guys. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincang tapi masih tak mengizinkan. BDB sejam ni kan, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini Arsenal dan City akan menjadi tumpuan. Look at me go.
Brighton 0 Arsenal 3. Tapi bukan itu yang aku nak kongsikan saya ni. Apa yang aku nak kongsikan adalah dengan cerita start. Kita tahu gajah bila dah duduk atas dahan pokok dah lama, akhirnya akan tumbang. Tapi dengan cerita gajah musim ni dah ambil kelas ballet. Dan diorang dah belajar macam mana nak seimbangkan diri di atas dahan pokok itu. Yang aku maksudkan adalah Arsenal Football Club, J Walia. 31 points from possible 33 points. 11 Premier League matches dalam kalender tahun 2024 ni. Aggregate score 38, bolos 4 ni total mental apa yang Arsenal dah capai sejak balik dari Dubai, sejak Arteta makan daging daripada Salt Bay. Aku nak tahu pendapat kau sendiri. Last season was total different. Okay, aku bagi kau senario lah. Last season versus West Ham, this exact moment Saka step up ambil penalti. Last season aku paling benci bila kau message aku. Last season musim membotol. Yeah. Tapi this season aku kena akui yang this is a different Arsenal way. Yes, lain. Memang I rasa diorang banyak belajar daripada apa yang berlaku pada last season. Sebab last season bukan sahaja, okay, kita sebagai fans memang sakit lah, tapi kita dah tunggu 20 tahun. One thing jadi fan Arsenal, kita banyak belajar sabar. Because, kalau kita nak dari segi player, memang sakit player. Tapi one of the biggest difference yang kita ada, you lihat stats kat sana tu, one of the biggest difference yang kita ada adalah Declan Rice. Declan Rice adalah yang mengubah segalanya, dan juga I rasa sekarang Havertz. Sebelum ni bila kita beli Havertz, 65 million kita spend untuk Havertz, okay? Orang kata kita beli masalah Chelsea. Even fan Arsenal pun mengaku benda tu. Saya pun rasa macam tu juga, tapi itulah kita boleh lihat betapa bagusnya Mikel Arteta sebagai seorang manager, sebab dia bukan sahaja tahu borak pasal bola, dia juga tahu borak pasal mental strength. Dia tahu macam mana nak cakap dengan pemain-pemain dia. Macam apa yang Chun Hang kata tadi, Ten Hag mahukan player dia defend and attack at the same time. Arsenal diorang dah figure out macam mana nak buat tu. Ramai anggap game ni banana skin untuk Arsenal. Kenapa? Brighton. Brighton 14 games unbeaten at home dalam game ni, and even season yang lepas, even last season kau kalah dengan Brighton kat Emirates kot. Brighton bukan tim calang-calang. Bukan. Roberto Di Zerbi punya team lah, yang memang on a one off game anything can happen. Tapi dalam game ni aku rasa macam Arsenal will never out of control. Daripada minit pertama, even moments yang nak cakap kau tadi, last season, moment yang sama this time of the season, dah lebih 30 game, Arsenal dah dekat top of the table. But they bottled it dengan Saka punya miss penalty lawan West Ham last season. Ingat lagi tak? Ingat. Fast forward satu musim, 1 tahun. Momen yang sama Saka berhadapan dengan Verbruggen daripada Brighton. Tenang gila. The mental strength, the physical strength dalam game Arsenal sekarang ni yang dipamerkan adalah luar biasa. Sebab mereka bukan individu lagi. Mereka adalah betul-betul satu solid team. Untuk saya lah, biasanya bila Mikel Arteta membawa yang academy graduates tu, untuk saya bila I nampak Eddie Nketiah masuk padang, I dah tahu kita dah nak stop main good football. Faham? Tapi tim yang kita ada, selain daripada Saka, daripada Hale End, semua are mentality monsters. Kita risau bila Granit Xhaka left for Leverkusen, sebab Granit Xhaka lah yang mental strength dia yang kuat kat tengah tu. Tapi I rasa kita sekarang dah better dari segi tu, sebab kita ada banyak Granit Xhaka dalam tim. Betul. Dan sebenarnya nak sentuh pasal Brighton game, mereka hanya limitkan Brighton kepada 2 shots on target. Brighton From all teams. Tapi Roberto juga Zerbi. kita kena ingat Brighton tak ada Mitoma. Brighton bukan tak ada Mitoma je, dia tak ada Solimac, tak ada Mitoma, dia banyak sangat injury this season. Evan Ferguson pun agak slow sikit musim ni. Dan aku rasa secara jujurnya Roberto Di Zerbi punya hati dah tak ada kat sana. I rasa dia dah thinking buat statement itu, dia kata this club is not matching I punya ambition. So bila kau buat statement macam tu in public, itu mengatakan sesuatu lah. Sebab ada ura-ura yang Liverpool interested. Tapi Liverpool dah macam nak sign Liverpool dah move on daripada dia. Ruben Amorim daripada So Sporting. maybe Bayern. Kemungkinan. Maybe Bayern, maybe MU. Mungkin. Sebab bayangkan ni, kalau MU dapat manager, aku risau kalau kau dapat exactly. Roberto Di Kalau Zerbi. MU dapat manager macam Roberto Di Zerbi dan dia diberikan peluang untuk exercise falsafah football dia kat sana, scary. Aku lagi rela kau dapat Gareth Southgate daripada Roberto Di Zerbi. Guys, last question. Arsenal akan melawan dengan Bayern Munich dalam Champions League. Aku nak sentuh pasal chances Arsenal, sebab ni first
yang slightly Arsenal kena main home dulu lah. Sebab lebih better Yeah. main home second leg kan. Second Ya, leg. ya, betul. So expectation secara pantasnya. Bagi saya, kita tahu selama ini Bayern and Arsenal, like I said, 5-1. Yeah. 3 kali. The last 3 games, 5-1, 5-1, 5-1. Tetapi Okay. kali terakhir mereka menang dekat Emirates, Arteta berada di bangku simpanan, unused substitute, 2-0 win dekat Emirates. Yes. Sekarang ni dia ada peluang untuk membawa Arsenal ke tahap yang sepatutnya di Eropah. Aku akhiri dengan stat ni. Arsenal kini mempunyai goal difference plus 51 dalam Premier League. Yeah. Paling tinggi since hari terakhir 2004-2005 plus 51. Ada banyak persamaan dengan Yeah. season Sebenarnya Invincible. ini adalah satu Arsenal yang sangat berbeza dengan musim lepas. Ya, dan berbeza. 3 musim lepas. Ini adalah satu Arsenal yang seperti Jay kata tadi, mentality monsters. Betul. Yeah. By the way, Saka dah melepasi lebih 30 gol penglibatan Yeah. jaringan pada musim ini, 17 goals, Untuk 13 assists. Untuk saya I just nak tambah. Silakan. Kalau Arsenal, okey, sebab kita lihat dalam league standing terlalu sengit. Man City, Liverpool, Arsenal. Okey, walaupun sekarang Arsenal is top of the table, tetapi walaupun kalau this season Arsenal tak menang the league, and walaupun kita tak menang against Bayern Munich, okey, ni bukan alasan, okey. Even if we don't win against Bayern Munich, I rasa kalau kita bandingkan dari mana Arsenal datang, Betul, faham. sejak zaman kita ada Shortran Mustafi main untuk kita, Sid Marco Kolasinac. Panos, Kolasinac, sure. Kita dah memang datang jauh sekali. Jadi sebagai Arsenal fan, you rasa tenang bila you tengok Arsenal. Okay, you tak rasa walaupun kita kalah, kita of course lumrah game kalah menang. Betul. Walaupun kalau kita kalah, kita boleh fikir kita mungkin kalah 2-0, 1-0. Bukan macam kekalahan yang memalukan seperti yang dulu-dulu. Kita kena move on, masa tak mengizinkan. So Arsenal kita selesai buat sementara ni, tapi Man City guys. Ada satu momen semalam bila aku tengok game Man City dengan Crystal Crystal Palace Palace ni, aku merasakan seolah-olah oh my god, adakah ini masa ni everything, sebab 4 minutes Mateta dah score untuk Yes. Crystal Palace. Tapi aku diingatkan kenapa engkau tidak sesekali boleh meragui Pep Man City, Guardiola yes. dan Man City, Kevin De Bruyne, Kevin De Erling Bruyne. Haaland pun dah ramai. Roy Keane kata dia ibarat League 2 Yeah, player. League 2 player. Itu satu penghinaan lah, agak-agak lah kan. Sebab finishing seperti itu adalah sesuatu yang kau tak boleh ajar. It's instinct, it's naluri. instinct, it's a talent kan. Yeah. Tapi Ben, secara jujurnya musim ni agak slow sikit. Agak slow. Hamba, Slow sikit, aku tak hamba, fikir. ya. Agak slow sikit. Dia kurang tajam. Biarpun dia sekarang leading the Golden Boot race dengan I think 19 goals. Tetapi hakikatnya kalau ikutkan stats, ikutkan chances yang dia ada, dia sepatutnya lebih daripada 20 gol even. Tapi kalau you fikirkan dari bukan saja dari segi Haaland, daripada Man City keseluruhan. Ya. Kalau you dah menang, okay, everything, Club World Cup semua, motivasi you kat mana? I rasa Guardiola pun dia takkan lama lagi kat Man City. Sama macam Klopp, dia ingin mencari sesuatu cabaran yang baru. Ya. So I Aku rasa rasa dia nak rehat, dia penat katanya. dia kata penat lah, kita tak tahulah. Okay, penat of Man City ke atau betul-betul dia penat jadi manager. Tapi kalau kita lihat Man City this time, dia ada peluang yang seperti yang you kata. You nampak game Crystal Palace tu, tak nampak macam old Man City yang mendominasi 100%. Yang ni defense dia this season ada problem Ya, sikit. itu tak dinafikan. Ya, Ya. dan biasanya pada dalam tempoh ataupun bulan Mac, bulan April mereka akan meningkat kan. Ya. Tetapi musim ini player mereka agak off form, Agak agak on off form, form sikit, tidak seperti dulu dan juga banyak yang injured. Kyle Walker, John Stones semua injured, okey. Tapi apa yang aku nampak juga dalam game ni adalah Chun Hang. Game 3 hari sebelum di mana Foden menjaringkan hat-trick lawan Aston Villa, menunjukkan squad depth diorang di mana mereka boleh rehatkan Bernardo Silva, Phil Foden. Tiba-tiba kau masuk Erling Haaland dengan Kevin De Bruyne kembali dalam kesebelasan utama and still deliver. Saya rasa itulah beza tim macam Man City. Dia sama kategori macam Bayern kalau you compare dengan Bayer Leverkusen. Ya, kenapa aku cakap macam tu? dia Sebab individu. imagine Arsenal kau ganti like for like juga. Ya. Adakah kau guarantee boleh dapat result yang sama selang 3 hari? Macam game Luton, Arsenal rest 4 main Okey, players. fair. Lawan Luton menang 2-0 di mana tak silap aku Saka tak main dalam game tu. Tak main. So Arsenal dah mula membentuk pasukan of course lah. Ya. Pep and Arteta kan, cikgu anak murid apa semua kan. So understood lah, tapi Liverpool I know can do that. So that's why 3 tim ni sekarang ni benar-benar dalam perbualan untuk title race dan cuma dibezakan dengan satu faktor. Cuma untuk
untuk kemenangan dalam EPL. Saya rasa cara bola sepak telah berevolusi kan. European football lah, okay? Jumlah permainan memang gila. That's why banyak injury. I rasa kalau you tak ada squad depth, you lupakanlah nak menang apa-apa. So kita nak raikan Kevin De Bruyne 100 gol untuk Manchester City dan of course perbualan yang hangat sekarang ni adalah player of the season sebab last season mungkin tak ada perbualan is Erling Haaland. This season ada yang katakan Rice versus Rodri versus McAllister punya nama pun dah ada masuk kat situ. Semuanya kita akan bincangkan dalam program-program akan datang. Guys, kita nak beralih ke fantasy ataupun Liga Fantasi berbulu dengan Burn dan kita nak tengok juga point Apis Wahid yang dok kecoh-kecoh 2-3 minggu lalu dia silang aku 2 point. Dah disilang balik untuk 2 minggu straight berturut-turut. So Apis Wahid dah jatuh ke tempat yang kedua. Tapi ini adalah point aku yang aku tak cerita dengan orang lah this week sebab aku melakukan kebangkitan this week sebenarnya. Kau tengok midfield aku semua perform. Tak ada player yang tak ada gol ataupun assist kecuali Dominic Solanke. Pedro Porro was my biggest winner lah. Nasib baik kau ada Pedro Porro. Nasib, aku simpan dia sejak minggu yang keberapa kot. Dia first goal of the season. First goal of the season yesterday. So kenapa kau kata benda tu nasib? Aku simpan dia lama. Aku menunggu first goal of the season. Betul tak? Jadi kiranya ini investment lah. Return of investment lah. ROI. Perang lama-lama. Faham. Jay Walian, kau tak main fantasy? I tak main fantasy untuk sebab yang senang je. Sebab 4 minggu, I memang gangho main fantasy. Lepas tu, I lupa nak transfer player lah. Lepas ni kita kena buat next season unit, kau kena masuk. So, 1910 poin bermaksud aku dah naik balik ke ranking 200,000 lebih. Chun Hang 62 poin. MU fan kita ni. 1732. Tak, Watkins dekat bench. I ingat dia injured. Burn, you perasan tak? MU fan tapi dia tak ada satu pun player MU kat sana. Tak, fantasy Saya bro, realistic. tak boleh sentimen bro. Tak boleh sentimen. Aku belajar benda tu the hard way. Kalau kau main sentimen, memang kau selalu akan gagal dalam game. Betul. So itu benda yang aku belajar. Even aku tahu Newcastle, Son next week lawan Newcastle, aku akan play Son. Sebab aku yakin Son boleh score kat St. James Park. Itu hakikatnya lah, reality kan. So, okay, point Chun Hang, aku rasa season ni bukan season terbaik kau lah Chun Hang. Tak. Not your best lah. Sebab last season kau saing aku juga. This season macam kau dah dekat 200 point. Dah kan dekat almost 200 points belakang 180 macam tu. Sebab banyak yang score untuk I dekat bench. Faham. Sebab ni kau tak erti nak Macam pilih player Watkins lah ni. ni. Kau tak erti nak pilih player lah ni. Tapi yang tu bukan macam manager kau lah. Kau lah manager, siapa suka kau bench player elok? Kan? Kau jangan jadi macam sebab dia berguru dengan Ten Hag ni. Betul lah. Tak. Kita kadang lupa kan nak masukkan. Dari hari ke hari aku tengok Chun Hang ni makin macam Ten Hag lah. Liga Fantasi berbulu dengan Burn. Kedudukan Football God. He's a god bro. Of course he's number one kan. Muhammad Zahid Zahri 2092 makin jauh. Guys, this guy minggu lepas rasa 30 poin je mengatasi tempat kedua. This week, look at him. Dia dah 60 poin in first place. Hampir 60. Kemungkinan besar Football God ni akan menang Liga BDB lah aku yakin. Nah Aidwin, Amirul Ashraf, Hasim Sezali, Wan Shazwan, Ipan Daniel, Iliano Rossi, Adam Budiman from Elite 50 League yang aku kenal juga ada dekat situ top 8. Adam Mukris dan Hakim Syarin. Top 10 Liga Fantasi berbulu dengan Burn yang sekarang ni dah ada berapa? 20,000+ players yang beraksi dalam Liga Fantasi berbulu dengan Burn. So good luck. Kita tengok apa yang kau akan menang pada penghujung musim ini nanti. Alright. So Bagi clue sikit lah apa hadiah. tak tahu lagi. Aku pun tak tahu hadiah dia apa. Gua kena bincang apa debit ni. Tepi tu. So dua player because we dalam Fantasy Premier League ni we are always planning for the future. So maknanya now is game week 32 nak masuk 33 kan. Tapi game week 34 ada big double game week di mana Arsenal, Bournemouth, Liverpool, Wolves, Sheffield United, Crystal Palace, Everton. 7 tim ni akan double lah, akan main 2 kali. So cadangan is you find players sekarang kalau kau transfer masuk is either kau make sure kau ada triple Arsenal, triple Liverpool dan selebihnya kau boleh seorang Crystal Palace macam Eze ke Olise ke Mateta. So Mateta I agree. Masukkan Mateta. Tapi dua player aku nak cadangkan today is a defender from Crystal Palace because they are playing 2 home games, so ada chance untuk clean sheet, and this defender is highly attacking, Daniel Munoz. Michael Olise. Apalah aku cerita ni. Bukan defender, sorry. Michael Olise adalah player. Daniel Munoz tu salah satu lah. Sebenarnya aku dah simpan untuk minggu depan, tapi kalau nak cerita minggu ni pun boleh lagi. Michael Olise baru kembali daripada kecederaan. Dalam game terakhir ni dia masuk cuma second half je. But aku yakin ini cuma warm up dia lah. The next game he's going to come in. Vitali Mikolenko. Kenapa Everton ada home game lawan Nottingham Forest dan akan main home lawan Liverpool? Derby game selalunya tight. Okay.
Dan Mykolenko ni attacking. Dari segi dia sebab dia fullback kan. Kau rasa dia akan skor? Dia akan pop up from nowhere tu kadang-kadang untuk skor. Mykolenko ni, sebab Mykolenko ni Ukrainian sama macam Zinchenko. Tapi I rasa sebagai defender, Mykolenko is a better defender. Serius Yeah. Wow, as a defender lah. As a defender. Defending saja. I rasa Zinchenko ni dia ni menyamar je sebagai defender. Dia bukan defender. Even dalam game Brighton tu, kalau ada one weak link lah. Satu kelemahan. Zinchenko dalam Zinchenko, Arsenal. biasanya Arteta mainkan Zinchenko bila dia perlukan kreativiti. Tapi dia tak pernah mainkan Zinchenko bila dia perlukan Dah rasa defensif. Zinchenko dapat chance main tu sebab Kiwior goyang sikit ketika lawan dengan Man City. Cuma, yelah. Mereka dia memerlukan Tomiyasu. Tomiyasu solid. Aku rasa Tomiyasu akan memang masuk. solid. Ataupun Timber coming back soon kan. Timber masih injured That's the kan? thing. No, Timber is coming back. Kita masih lagi ada player yang mampu memantapkan defense Ni kita. lah dia Jay Walia. Cerita dah habis pasal Arsenal pun masih lagi bincang pasal Arsenal. Jay Walia, kau confirm akan datang balik. Kau jangan risau. Dan kali ni mungkin akan datang kita akan panjangkan segmen Arsenal demi kau. Terima kasih Jay Walia kerana sudi bersama dengan BDB. Cantik Thank baju you, raya. Terima kasih Chun Hang kerana beli baju raya semata-mata. Sama-sama. Aku pulang balik lah duit tu nanti kepada korang semua, kalau macam aku cakap tadi lah, kalau aku salah silap aku nak minta ampun, maaf, menyusul 10 jari untuk yelah kosong-kosong lah, sebab aku tahu yelah kita troll, kita yelah sebab Cakaplah sorry pada fan Arsenal sekali sorry lagi. kepada semua fan Arsenal, pada semua fan Man United pun banyak juga kena. Liverpool jarang. Sorry Chun Hang. Liverpool menjak ni aku banyak memuji. Pernah jugalah Kena sorry dekat Ten Hag juga. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan experts. Kita sekarang nak belah sepak je korang. This is BDB. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Selamat Hari Raya.